Dan lepas makan tu saya cucilah pinggan apa semua. Kat sinki ada jendela tau, yang menghadap ke jalan utama nak ke kampung ni tau. Cuma pemandangan ni kena tutup dengan pokok-pokok yang menjalar dan rumput panjang. Jadi tak nampak lah jalan tu kan. Dan masa saya tengah cuci-cuci pinggan tu saya perasan tau, yang saya macam nampak cahaya terbang kat luar tingkap tu tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan medical assistant ataupun pembantu perubatan dekat klinik kesihatan tu kan. Okey, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Untuk kisah kali ini, kita nak cerita pasal seorang pembantu klinik. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, kata dia. Saya bekerja sebagai seorang MA, iaitu penolong pegawai perubatan di sebuah klinik desa di sebuah perkampungan kecil dekat Sarawak sana tau. Jauh ni kan. Ini saya berpindah ke sini lebih kurang 2 tahun lepas lah, kata dia. Sebelum berpindah ke sini dululah, saya ni berkhidmat kat sebuah hospital kerajaan dekat Selangor. Dan masa mula-mula saya dapat tahu, orang kata tempat berpindah saya ni, saya ambil keputusan untuk melapor diri lambat sikit untuk sediakan semua keperluan saya ni kat tempat baru tu nanti. Dan selain tu saya ada jugalah try Google search nama tempat kerja baru saya ni. Tapi tak banyak info yang saya dapat jumpa kat dalam Google tu lah Dan banyak cerita tentang sejarah je dan keratan-keratan akhbar pasal tempat ni. Dan lepas tu saya Google Map lah tempat baru saya ni. Saya tengok, memang jauh lah juga kan. Dan tempat ni kira kampung yang paling hujung lah kan. Dan jarak antara kampung ke kampung pun agak jauh tau. Dan tempat ni bolehlah, orang kata kita sampai kat tempat ni naik kereta je. Dan masa saya lapor diri untuk bertugas kat tempat baru ni lah, saya bawa 3 orang member baik saya ni untuk temankan dan hantar saya lah Jadinya kita orang gerak daripada Kuching tengah hari Ahad macam tu tau. Dan dalam perjalanan ni ke Seri Aman ni mengambil masa lebih kurang dalam 3 jam. Okey lah saya beritahu lah nama tempat bahagian dia je. Nama kampung saya takkan sebut lah Sampai Seri Aman, kita orang check in hotel dan decide nak pergi tengok tempat kerja baru saya ni lah. Daripada Seri Aman ni nak ke kampung tempat saya bekerja ni ambil masa lebih kurang sejam perjalanan tau. Dalam perjalanan tu banyak kali jugalah kita orang berhenti kejap, tanya-tanya orang yang ada dekat sekitar situ tentang arah mana jalan yang kita orang patut lalui ni untuk nak sampai ke kampung tempat saya nak bekerja ni. Dan papan tanda ni memang ada, papan tanda untuk menunjukkan arah untuk pergi tempat ni pun ada, tapi sebenarnya dia agak kurang tepat lah dan agak mengelirukan lah. Jadi nak berpandukan pada papan tanda tu agak susah bagi kami lah. Sampai je dekat kampung tu, kita orang teruslah singgah dekat klinik. Sebab kedudukan klinik ni kat hujung kampung, so memang akan jumpa klinik ni dulu lah, baru masuk ke dalam, baru jumpa kampung lah. Dan sampai je dekat kampung ni lah dekat tempat kerja baru ni, dekat klinik kesihatan ni, saya pun perkenalkanlah diri saya dekat MA kat situ, yang saya ni staff barulah Dan lepas tu dia pun kenalkan saya dengan staff-staff yang ada dekat situ. Dan ceritalah serba sedikit pasal kerja kita orang kat situ. Dan settle tu, kita orang pun teruslah pergi pusing-pusing kampung dekat belakang ni kan. Dekat kampung ni ada satu pasar kecil tau. Yang menarik ni, pasar ni kelihatan ala-ala cowboy macam tu. Bukan cowboy zaman macam kita tengok
tengok dalam TV tu lah Dan suasana macam tahun 90-an gitu. Kita orang duduk dekat satu warung kat tepi sungai tau. Kawan-kawan yang saya ni jadi seronok lah tengok kawasan tu, memang cantik. Kan muara sungai tu kena tiup angin lagi kan, mana tak syoknya kata dia. Dan tengah seronok jalan-jalan tepi air ni, ada orang tua tegur tau. Dia kata, hati-hati tau, kat situ ada buaya. Kata dia macam tu kan. Dan kita orang pun cuak lah kan. Dan lepas tu kita orang sambunglah minum-minum dan gerak balik ke hotel. Dan keesokan harinya lah, saya pun melaporkan diri dekat pejabat dan teruslah pergi ke klinik tempat baru saya ni. Dan masa saya sampai kat situ tu, ada satu quarters besar, tak kosong lah. Tapi Syah ni, kita letak Syah ni MA kat situ juga lah. Kata rumah tu nak kena tunggu dah siap repair dulu baru boleh duduk kat situ. Dan dia cadangkan buat sementara waktu ni saya tinggal dulu dekat rumah transit klinik ni, sementara menunggu MA yang saya gantikan ni berpindah dan kosongkan rumah dia. Lagi satu dia cakap, kalau kau duduk kat quarters tu nanti kau sunyi, kata dia. Rumah besar tapi duduk sorang-sorang je kat situ. Jadi saya pun fikirlah, ada juga logik apa yang dia cakap ni kan. Yalah, walaupun rumah yang saya tunggu-tunggu tu untuk kosongkan tu jenis berak je, tapi rumah tu bersambung 3 sekali. Rumah saya ni nanti dekat tengah-tengah tau, dan yang sebelah menyebelah pun ada orang tinggal. Jadi saya tak adalah rasa sunyi sangat nanti, insya-Allah. Jadi malam tu kita orang susun tilam banyak-banyak dekat ruang tengah rumah transit ni dan tidurlah bersama-sama dekat situ. Alhamdulillah, kata dia, nyenyak tidur kan malam tu. Dan keesokan harinya kawan-kawan saya ni baliklah semula pergi ke Kuching. Yalah, dia orang bukan boleh cuti lama-lama sangat, semata-mata nak temankan saya je kan. Jadi kesian pula dia orang tu. So masa tu dia orang gerak pagi tau, sebab hari tu saya dah start kerja macam biasalah, office hour, balik pukul 5 petang. Jadi balik kerja tu saya terus mandi dan berehat-rehat lah. Dan masa ni saya tak bawa kenderaan lagi tau ke sini, sebab tengah urus perpindahan bawa balik kereta ke Sarawak daripada Semenanjung. Dan lepas Isyak barulah saya makan. Orang kata dah siap-siap masak, semua makan lah masak bujang je, jadi perut berisi apa ada hal kan. Alhamdulillah. Dan lepas makan tu saya cucilah pinggan dan semua. Kat sinki ada jendela tau yang menghadap ke jalan utama nak ke kampung ni tau. Cuma pemandangan ni kena tutup dengan pokok-pokok yang menjalar dan rumput panjang, jadi tak nampak lah jalan tu kan. Dan masa saya tengah cuci pinggan tu saya perasan tau, yang saya macam nampak cahaya terbang kat luar tingkap tu tau. Waktu ni saya buat tak tahu je lah kan, sebab saya anggap cahaya tu mungkin lampu kereta ke apa. Padahal saya tak dengar pun bunyi kereta melintas masa tu. Cahaya je pun, apa dah takut, biasa lah kan. Dan esok tu masa saya tengah sibuk-sibuk buat kerja saya terdengar si Syah ni berbual tau dengan pesakit lah yang dekat ruang menunggu pesakit klinik tu. Dan jadinya saya pun macam curi-curi lah dengar apa benda yang dia orang bersembang kan. Yang mereka tengah bercakap pada kali tu adalah pasal polong. Jadi saya terus menyampur lah perbualan diorang waktu tu kan. Yang aku nampak malam tadi tu polong ke? Saya cakap macam tu kan. Kau nampak juga ke? Syah tanya saya balik semula tau. Saya pun ceritalah dekat Syah ni pasal cahaya yang saya tengok malam tadi tau. Lepas tu dia cakap lah kat saya, kau relax je, ada orang kat sini memang masih lagi amalkan ilmu pelik-pelik ni. Kau jangan buat hal dengan diorang je sudah. Dan waktu ni saya pun cakap, ya ke? Tapi saya pun yalah, faham lah kan. Jadinya padahal saya bukanlah orang yang percaya sangat tau dengan benda-benda tahayul macam ni. Lebih kurang seminggu dah saya dah kerja dekat situ, dan saya pun dah membiasakan diri dengan tempat tu. Mulalah bergaul-gaul dengan orang kampung kat situ dan dapatlah kawan-kawan baru. Cuma saya pelik sikit tau, sesetengah orang akan tanya saya tau soalan yang sama je bila terserempak dengan saya. Tinggal dalam kawasan klinik ke? Tak takut? Dia orang tanya macam tu tau. Soalan ni lah yang paling biasa dia orang tanya kat saya. Yang orang kata yang mana baru-baru berkenalan dengan saya, dia akan tanya macam tu. Ada jugalah yang bercerita tentang benda-benda seram yang pernah berlaku kat kawasan klinik tu. Dan kebanyakan cerita ni adalah daripada pengalaman dia orang sendiri tau. Dan saya ni pula jenis dengarkan je lah. Percaya ke tak tu, itu belakang cerita kata dia. Sebab saya ni bukanlah jenis yang penakut sangat, berani pun tak sangat. Dan aktiviti saya malam-malam ni biasanya melepak dengan kawan-kawan baru yang baru kenal lah kat warung tu. Dan kita orang biasanya akan lepak lah sampai pukul 11 malam je, tak lebih lah. Paling lewat pun pukul 1 pagi, itu pun kalau hari hujung minggu. Dan biasanya diorang yang akan ambil saya dekat klinik tau. Kalau saya nak keluar melepak ni, diorang akan datang. Dan biasanya saya akan tumpang lan lah.
Sebabnya rumah dia tak jauh daripada klinik tu. Satu malam tu lah, saya dengan Lani balik lepak dalam pukul 12.30 malam. Macam biasalah, dia akan hantar saya ni sampai depan klinik. Tapi malam tu pagar klinik tu tutup tau. Saya tengok pagar tu siap bermangga lagi. Sampai saya nak masuk ke dalam klinik ni pun terpaksa panjat pagar tu tau. Dan masa tu saya dengan Lani punya hairan, jangan cakap lah waktu tu kan. Siapa pula yang tutup pagar ni kan? Setahu saya, pagar klinik ni tak boleh ditutup. Sebab kod-kod takut ada kes-kes khidmatan ke luar tu pejabat kan. Jadinya saya waktu tu cubalah sedapkan hati saya kan. Mungkin ada staf yang tutup tak. Orang kata sebab tak nak bagi anjing liar masuk dalam kawasan klinik dan menyelongkar tong sampah kat dalam tu kan. Mungkin lah kan, orang kata berhusnuzon waktu tu. Dan keesokan pagi tu saya pergi klinik ni lebih awal seawal jam 7 pagi lagi saya dah pergi. Orang kata turun untuk pergi kerja lah. Saya yakin masa tu saya lah orang yang pertama yang turun kerja tau. Tapi pagi tu saya tengok pagar klinik tu dah terbuka luas tau. Dan saya yakin memang tak ada yang datang lebih awal daripada saya pagi tu. Dan lepas tu saya naik klinik, kemas apa yang patut apa semua, dan tunggu staf-staf yang lain ni datang. Dan bila semua staf ni dah ada kat klinik, saya tanyalah seorang-seorang, kod ada yang tutup pagar klinik malam tadi ke? Dan semuanya bagi jawapan yang sama, tak ada lah. Dan tak ada seorang pun daripada mereka ni yang tutup pagar klinik tu tau. Dan semua tahu yang pagar klinik ni memang tak boleh ditutup. So, siapa yang tutup pagar tu? Dan lepas kejadian pagar tu lah, saya pun menjalani kehidupan macam biasa je lah. Pertanyaan dan cerita-cerita orang kampung ni, saya buat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Maksudnya saya tak ambil pot je lah kan. Sampailah satu malam tu, entah kenapa malam tu saya rasa macam tak nak keluar melepak lah kan. Dan balik kerja hari tu, saya lepas mandi, makan, solat apa semua siap-siap, saya cuma layan YouTube je dekat handphone. Dan sampai saya satu tahap saya terlelap lah. Dan waktu tu jam sekitar pukul 11 malam. Dan masa saya baru terlelap tu saya perasan yang saya ni tak pergi tandas lagi. Yang kata buang air dan cuci muka lagi. Dan kebiasaannya saya sebelum tidur akan ke tandas dulu dan pastikan semua pintu ditutup rapat dan dah kunci siap-siap lah. Jadi sebelum saya lena lebih jauh ni, saya pun bangun dan buatlah perkara pertama yang saya buat ni. Orang kata cek dulu pintu depan. Dan sebab masa tu saya tidur dekat ruang tamu tau. Jadi pintu tu memang dah dekat dah sangat dengan saya. Saya pula ni jenis kalau nak pastikan pintu tu betul-betul tutup rapat, saya akan buka sikit, buka pintu dan tutup balik. Dan tarik kuat-kuat, lepas tu baru tekan kunci tombol pintu tu lah dan takut nanti pintu ni tak tutup rapat kata dia. Dan cuma lock tombol pintu je. Dan masa tengah buka pintu tu jugalah, anak mata saya ni nampak ada satu lembaga tau berdiri dekat tangga depan tu. Depan pintu tu ada tangga. Dia berdiri betul dekat depan tangga tu tau. Dia berdiri dalam jarak 3 langkah je daripada pintu macam tu. Dan masa tu saya memang tutup terus pintu. Dan masa tu jugalah saya cuba ingat balik cerita-cerita orang kampung kat saya sebelum ni. Apa yang saya nampak malam tu sebenarnya, dia adalah macam lembaga berbaju putih lusuh dan berambut panjang tau. Cuma saya tak pastilah saya tengok daripada depan atau daripada belakang tau. Sebab saya memang tak nampak muka lembaga tu masa tu lah. Sebab lepas tutup pintu tu, saya pun batalkan terus niat saya nak pergi ke tandas ke. Saya terus baring ke atas tilam tu dan tutup seluruh badan saya dengan selimut tau. Dan masa tu, saya baca segala surah yang saya ingat, yang terlintas dalam fikiran saya lah waktu tu. Cuma satu je, saya tekankan ayat kursi dan surah An-Nas. Dan malam tu lewat jugalah saya ni dapat lelapkan mata. Memang saya tak keluar langsung daripada selimut malam tu. Dan saya siap pasang bacaan ayat-ayat Quran dalam YouTube. Dan masa tak boleh tidur tu saya teringat lah cerita-cerita orang kampung kat saya ni kan. Apa yang saya nampak tu memang sebiji macam yang orang kampung ni pernah tengok tau dekat kawasan klinik ni. Ada yang pernah nampak benda tu duduk kat tangga klinik, bawah klinik, dekat atas atap klinik. Dan tak sangka pula lah, memang rezeki saya kata dia, malam tu dia boleh pula lepak dekat depan rumah transit klinik ni pula. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Dan saya rasa malam tu pukul 3 pagi jugalah baru saya dapat lelapkan mata. Dan bermula keesokan hari tu jugalah saya decide tak nak tidur dekat rumah tu dah. Untuk hari-hari berikutnya, saya menumpang tidur je dekat rumah Lan.
Dan bermulalah daripada hari itulah saya memang dah tak tidur dekat rumah transit tu lah. Dan saya cuma akan makan, mandi je kat rumah tu. Itu je lah. Orang kata saya salin baju ke, itu je lah saya buat kat rumah tu. Dan malam pula, saya akan numpang tidur dekat rumah Lan ni. Dan pagi pula, saya akan balik semula ke klinik. Rasanya dalam 2 minggu lebih kot, saya pergi menumpang tidur kat rumah Lan ni. Dan masa ni lah, Lan banyak cerita kat saya pengalaman-pengalaman orang kampung tau, yang kebanyakannya kenalan Lan sendirilah. Maksudnya kawan-kawan si Lan lah. Tentang apa yang saya lihat malam tu. Ini adalah cerita daripada Lan. Nasib kau lah dah jumpa benda tu. Dah lama juga tau orang tak nampak benda tu kat klinik. Dulu depan klinik tu ada sepohon pokok sagu tau. Orang memang selalu tau akan jumpa kat pokok sagu tu lah. Dan tak pun orang akan jumpa dekat tangga klinik tu. Tapi lepas pokok sagu tu kena tebang dan bakar setahun lepas, dah jarang dah orang jumpa dah. Ada satu kisah pekerja dekat pejabat daerah tu tau. Petang tu dia jogging-jogging kat situ. Dia jogging lah lalu klinik ni. Dan lepas tu terus ke jalan utama tu. Balik daripada jogging tu, ada time-time waktu tu, dan dekat maghrib, dia nampak ada perempuan duduk dekat bus stop, dekat simpang klinik tu tau. Dia tegur lah perempuan tu, tapi perempuan tu senyap je. Perempuan tu duduk je tau. Dia waktu tu dah rasa semacam tau. Dan daripada jogging tu, dia terus pecut balik rumah dia dekat kuartus pejabat daerah yang tak jauh daripada klinik tu lah. Malam tu dia kena ganggu teruk juga dia kena tau. Sampai dia lari pergi rumah orang kampung waktu tu, tengah malam waktu tu, sebab terlalu takut. Cerita ni kira yang famous jugalah kat kampung ni. Kalau kau tak percaya kata dia, kau pergilah tanya rumah orang-orang kampung ni. Rumah-rumah diorang ni pernah kena ketuk-ketuk pintu tau. Rumah orang tu kat depan balai polis tu je. Setahun lepas jugalah ada kebalangan maut tau kat simpang klinik tu. Budak 2 orang tau, adik-beradik. Seorang tingkatan 1 dan seorang lagi tingkatan 3. Yang abang dia bawa motor, adik dia bonceng kat belakang. Dan masa tu petang pukul dekat-dekat dalam pukul 6 petang macam tu, dia orang keluar je dari simpang tu. Dia orang tak perasan waktu tu. Masa tu ada satu lori trailer tengah lalu tau. Sebab rumput dekat simpang tu panjang sangat, jadinya dia orang pun keluar simpang tu, terus kena langgar dengan lori trailer tu. Nasib baiklah dekat dengan klinik kan. Tapi masa tu teruk dua-dua tu kena. Yang adik tu mati dalam perjalanan ke hospital. Yang abang pula alhamdulillah panjang umur, cuma sekarang cacat kekal abang dia. Dia macam dah tak apa-apa betul dah sekarang ni. Tapi masa orang-orang kecoh kat kawasan Kemalangan tu, ada salah seorang kat situ boleh nampak benda-benda halus ni. Dia nampak benda tu dekat bus stop tau. Dekat simpang klinik tu gelap-gelap. Macam tengah suka sangat lah. Dapat tengok darah berterabur dekat atas jalan tu, ataupun bersepah-sepah atas jalan tu kan. Aku nak cerita panjang kat kau ni. Aku takut nanti kau makin takut pula. Takut nanti kau bermesrata terus kat rumah aku. Sebab takut lah nak tinggal kat klinik tu kan. Dan dia pun ketawakan saya. Nanti kau tanyalah budak-budak lain pula. Dia pun sambung lagi kan. Rata-rata semua ada pengalaman seram kat klinik tu tau. Kau ingat tak masa aku hantar kau dekat gate klinik tu yang tutup tu kan? Aku dah sedia maklum lah. Sebenarnya waktu tu aku baru ingat nak ajak kau tidur kat rumah aku je. Tapi tengok masa tu kau dah tengah gagah panjat gate tu, aku pun malas lah nak tunggu lama-lama. Sebab aku dah rasa seram sangat waktu tu tau. Aku ingat kau faham. Tapi aku nampak, aku tengokkan kau ni macam relax je kan. Aku pun biarkan je lah kan. Sebab tu lah selalu kalau aku nak balik rumah malam-malam ni, ramai budak teman nak hantar aku lah. Jadi nak mengelak tersempak dengan benda tu lah. Dan saya pun beritahu kat Lan tau, yang masa malam gate tertutup tu lah saya memang tak ada rasa seram ke rasa apa ke, tak ada rasa apa-apa. Cuma saya rasa pelik je dan rasa hairan. Mungkin sebab masa tu saya dah tak ambil endah sangat lah dengan cerita-cerita orang yang cerita dekat saya sebelum ni. So saya buat tak tahu je lah. So masa ni jugalah saya mula rapat dengan Wan tau. Yang Wan ni dia ni partner kopi saya dekat warung. Kata dia, kalau free je dia mesti cari saya, ajak minum kopi kata dia, ngopi-ngopi kata dia. Dan satu petang tu kita orang tak ada futsal tau. Memandangkan sebelum tu hujan dan gelanggang futsal ni licin. So lepas perkena kopi dekat warung tu, kita orang plan nak pusing-pusing kampung lah Dan masa tu Mus pun ikut sekali tau. Dan masa tu saya bonceng motor Mus ni, saya duduk kat belakang lah, Mus bawa motor. Dan masa lalu dekat jalan klinik tu, saya tanya dekat Mus, betul ke tempat ni memang seram Mus? Mus jawab, betul lah, banyak cerita hantu kat kampung ni, banyak tertumpu dekat klinik ni lah. Dari kuartus tinggal Jabatan Perikanan tu dan pejabat daerah ni, sampailah kat klinik tu. Aku tak pernah jumpa tapi
Katanya Wan, dia pernah jumpa 2 kali. Dan lepas tu, kita orang berhenti tau kat klinik and lepak borak kat bawah klinik tu. Dan saya pun tanya Wan, apa yang dia pernah nampak tu? Ni cerita daripada Wan malam tu aku tengah lepak dengan Kai tau. Sampai lewat malam jugalah kita orang melepak. Kai masa tu tinggal kat rumah lama dia orang lagi. Tak jauh lah daripada klinik seberang jalan utama tu. Dan aku rasa kita orang balik lepak tu dalam pukul 2 pagi kot waktu tu. Aku hantar Kai balik. Aku ikutlah jalan klinik ni lah. Dan masa nak sampai depan klinik tu, daripada jauh lagi aku nampak tau, ada benda berdiri je dekat tangga klinik tu tau. Baju putih, lusuk, kau comot-comot macam nampak kesan-kesan tanah macam tu. Dan rambut dia panjang cecah lantai. Dan muka dia ni tak nampak sangat lah. Dan masa tu simpang masuk gate klinik depan ni tak ada pokok kecil dan rumput panjang lagi yang menghadang penglihatan nak nampak ke klinik ni. Daripada jauh juga aku dah perhatikan dia tau benda tu. Sebab nak pastikan apa benda tu kan. Dah sampai betul-betul kat depan gate klinik tu, klinik punya gate tu, aku memang dah pasti dah benda lah tu memang hantu Dan Kai masa ni tak perasan lagi kot tau. Sebab dia siap-siap nyanyi lagi waktu tu kat belakang. Dan masa ni Kai bawa motor tau. Jadinya aku bertepuk bahu dia cakap, Kai, kau cuba tengok kat tangga klinik tu. Dan Kai tanya, apa benda? Dan aku pun cakap lah, ada orang kot kat situ. Sebab aku waktu tu aku tak nak dia takut. Jadi dia pun toleh lah kat klinik tu. Dan dia pun perhati dia tau benda tu lama tau. Sebab nak pastikan apa benda yang ada kat situ kan. Sampai motor tu meleret ke tepi lah. Nyaris-nyaris nak terbabas masuk ke longgang. Nasib baik masa tu dia bawa slow je kan. Dan lepas klinik tu boleh pula dia ajak aku pergi kejar tu kata dia. Tak tahulah keberanian apa yang ada kat kita orang waktu tu. Lepas hantar dia balik rumah, aku terus balik. Tapi aku tak gunalah jalan kat depan klinik tu. Aku guna jalan utama. Dan kali kedua tu, aku jumpa benda tu kita orang bertiga tau. Aku, Kai dengan Bang Jali. Dia pun denggek dekat tangga klinik tu juga. Dan masa tu Bang Jali bawa motor kat depan. Aku dengan Kai ni follow belakang dia. Terkejut sampai kat depan klinik tu, Bang Jali terus pecut tau motor dia. Dan aku masa ni tak sedar hati juga tau. Bila tulis kat klinik tu kan, kali ni dia bagi tengok muka dia tak tahulah mana pergi keberanian aku dengan Kai yang dulu tu. Kita orang pun pecut juga malam tu. Sampai rumah Kai kan, semua terus lari masuk rumah dia. Dan muka Bang Jali masa tu memang dah pucat habis tau. So malam tu kita orang tumpang kat tidur kat rumah dia. Pagi tu sedar-sedar motosikal malam tadi kita orang biar on je. Sebab takut tinggal motosikal dengan enjin masih on tau malam tu. 2 kali tu je lah aku jumpa. Memang jelas jugalah apa yang aku nampak. Yang ni pula cerita selepas Syah berpindah. Kekosongan Syah ni diganti dengan seorang MA perempuan tau. Junior saya lah masa kat college dulu. Masa dia mau sampai kat sini pun sama macam saya jugalah, kena duduk rumah transit dulu. Tapi saya tak adalah cerita dekat dia pasal benda-benda seram ni semua. Sebab dah tahu kan dia tu satu perempuan. Takut pula nanti dia ni takut tak jadi kerja ataupun tinggal kat situ. Jadi saya namakan dia ni dalam cerita ni Aminah lah. Dia duduk rumah transit tu tak lama tau. Tak sampai 2 minggu saya rasa. Sebab ni dia ni jenis yang memilih lah. Dia pilih rumah quarters yang besar tu. Dalam hati saya cakap berani ke dia duduk kat seorang-seorang kat rumah tu kan. Dah lah rumah tu besar. Rumah quarters ni pula jenis rumah bertiang tinggi tau. Lokasi dia pula betul-betul dekat belakang rumah transit tu je. Kalau berdiri kat dalam rumah quarters ni, kita akan sama panas dengan rumah transit. Sebab rumah transit tu jenis rendah tau. Jadi saya pernah lah masuk rumah quarters tu. Tingkap ruang tamu dia ni betul-betul menghadap bumbung rumah transit tau. Lepas dia masuk ke quarters tu, barulah quarters tu kena renovate sikit bagi untuk keselesaan dia lah. Dan dia dah kahwin, cuma suami dia ni kerja jauh. And most of the time lah, dia duduk seorang-seorang je dekat quarters tu. Bila dah sebulan 2 dia tinggal kat situ. Tapi itulah, tak adalah pula dengar dia komplain ke cerita apa-apa kat saya tau. Sampailah satu petang tu, masa tu saya baru balik kerja tau. Saya pun terserempak dengan dia ni tengah punggah-punggah barang daripada kereta dia. Banyak jugalah saya nampak barang-barang dia masa tu. Dan masa ni dia baru balik cuti daripada kampung tau. So saya orang kata ringankan tangan ni kerana nak tolong dia. So dalam banyak-banyak barang yang saya bawa tu, saya tertengok dia ada bawa sejenis kulit kayu tau. Dan kulit kayu garu ni kot kalau tak silap lah Dan saya memang dah sedia maklum lah akan kegunaan kulit kayu tu. Satu, dibakar untuk halau gangguan nyamuk. Dan kedua, dibakar untuk halau gangguan makhluk halus. Jadi mungkin dia dah kena ganggu agaknya kan.
Dan bau asap kayu ni kalau dibakar, wangi weh, semerbak. Ala-ala macam bau kemenyan macam tu tau. Jadinya saya tanya dia tau, dia nak buat apa dengan kulit kayu tu? Dan dia cuma cakap, buat halau nyamuk, kata dia. Tapi macam lama jugalah dia fikir sebelum dia jawab soalan saya tu. Rumah dia tu tinggi, takkanlah nyamuk sampai atas juga kot. Okey lah. Lagi satu masa ni quarters dia tengah renovate sikit lah kata dia. Tingkap dengan netting tingkap ni memang dah diganti dengan yang baru lah. Takkanlah nyamuk masuk lagi. Jadi saya pun diamkan je waktu tu. Tapi dalam hati ni saya dah agak dah. Memang dia dah kena ataupun dah jumpa juga ni kan. So dalam sebulan selepas saya tolong dia angkat barang-barang dia tu, barulah dia ceritakan kat saya tau. Ni cerita daripada Aminah tu lah. Kau selalu kalau on call malam pernah rasa seram tak? Ni Aminah cakap bukan apa. Kau ingat tak masa kau tanya aku kenapa aku bawa kulit kayu tu? Sebenarnya kan bukan nak halau nyamuk tau. Tak ada nyamuk pun. Tapi kan sebab aku nampak lembaga baju putih tau bertinggi kat atas bumbung rumah transit tu. Masa tu tengah malam, aku nak pergi toilet pula. Masa aku lalu kat ruang tamu tu, aku pula boleh tertoleh dekat tingkap yang hadap bumbung rumah transit tu. Aku nampak benda tu berdiri betul-betul dekat atas bumbung rumah transit tu. Meremang aku. Aku tak tahulah masa tu memang aku mamai ke bangun tidur ke apa kan. Aku boleh pergi lagi kecilkan mata aku ni sebab nak jelaskan penglihatan lah konon-kononnya. Dan memang salah. Hantu Dan masa tu aku nampak belakang dia je, tak nampak muka tau. Tapi rambut dia panjang. Dan satu lagi masa aku lepas makan, aku cuci pinggan. Kau tahu kan, yang dapur aku ni menghadap ke rumah berek korang tu. Aku nampak sekali lagi benda tu dekat pokok mangga sebelah berek tu. Tapi kali ni dia duduk kat situ. Yang kali ni lama jugalah. Aku perhatikan je dia tau. Mula-mula waktu tu aku tak sure tau. Dan benda yang aku nampak tu batang pokok mangga ke apa ke, tu yang aku duk perhati lama-lama. Lepas dah tahu yang tu benda tu hantu, cepat-cepat aku cuci pinggan dan masuk bilik. Nasib baiklah si Aminah ni jenis yang bukan penakut tau. Dia ni seorang yang tegas. Dia jenis yang tegas lah Kalau pesakit, contohlah kalau pesakit ni dia bagi ubat makan, dia tak nak makan pesakit ni, dia marah. Mungkinlah sebab ketegasan tu yang buat dia ni jadi seorang yang kuat semangat lah agaknya kan. Jadi saya cerita jugalah apa yang saya pernah nampak tau. Dan cerita-cerita orang kampung ni semua pada si Aminah ni. So saya simpulkanlah apa yang saya nampak tu samalah dengan apa yang orang-orang kampung ni nampak. Dan banyak lagi lah cerita pasal penampakan benda tu dekat klinik sebenarnya. Cuma versi dia ni lebih kurang sama je lah, lebih yang macam saya cerita ni. Dan bagi saya lah, itulah antara pengalaman seram saya. Yelah, first time jumpa hantu kata dia. Hantu yang tipikal yang orang biasa jumpa. Baju putih, rambut panjang kan, ada baju comok-comok kena tanah. Biasalah kan. Jadinya, ini adalah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah yang saya sampaikan. Sebarang silap kata, tersalah bahasa, tersasul, tersesul semua kan, maafkan saya kan. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah ni sampai habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.